أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى عمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya mulakan Ahli Jawatan Kuasa Surau Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Selangor Darul Ihsan, Malaysia, Ahli Jawatan Kuasa Tuan Fungsi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, EJK kira-kira, pengurusan jenazah, penggali kubur, ada Dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogih, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada salat Jumaat dan tazkirah Jumaat kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Tengok macam ramai yang lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga, amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama dapat dihimpun, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah, amin insya-Allah. Sebelum kita mulakan pertemuan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تماً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Baik hadirin sekalian, tajuk kita pada hari ini iaitu bagaimana kita mendepani ujian. Daripada depan sampai belakang, kanan jumpa kiri jumpa kanan balik, tak ada orang yang terlepas dalam hidupnya ujian. Kerana Allah Ta'ala jadikan dunia ni adalah negeri ujian, kepompong ujian, sarang ujian. Ada yang ujian rindu dengan apa? Rindu dengan mak ayah. Dah lama dah ustaz, mak ayah saya pergi tak pulang-pulang. Kembali ke rahmatullah.
tahun demi tahun, bulan demi bulan. Ini dia. Ada yang rindu pada pasangan PJJ. Ini ada sahabat-sahabat kita yang mungkin daripada luar negara, rindu dengan mak ayah, rindu dengan pasangan. Ini dia. Ya, ada yang diuji dengan kewangan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan isteri. Ini dia. Ada yang diuji dengan isteri-isteri. Itu dia. Ya, ada yang diuji dengan apa dia? Diuji dengan mental. Mental ni apa dia? Tekanan jiwa. Ya. Allahu akbar. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, tajuk kita ni penting pada hari ini. Bagaimana kita nak menyerap ujian itu supaya kita cool, tenang, relax. Ya. Hakikatnya tuan-tuan di sekalian, ujian tu bukan masalah. Ujian bukan masalah. Ya. Masalah tu adalah apa dia? Bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Kerana ujian tu biasa. Tuan-tuan tayar pancit. Bukan kita seorang orang pertama tayar pancit. Orang lain pun tayar pancit juga. Tuan-tuan, anak kita meninggal. Tu kat Palestin tu, anak meninggal juga. Ini dia. Berlaku perceraian. Kita bukan orang pertama berlaku perceraian. Ini dia. Apa pun ujian yang berlaku dalam hidup kita, ujian tu biasa. Ya. Yang tak biasa tu, kita bagaimana menangani ujian tersebut. Ini dia. Tak ada orang yang boleh apa dia? Tidak ada orang yang boleh lari daripada ujian. Tetapi bagaimana kita bukan lari, tetapi kita mengatasi ujian. Bagaimana kita pandang ujian, sakit. Macam mana pandang sakit, macam mana kita melihat sakit. Jam 2 jam dekat jalan raya, macam mana kita pandang jam. Kena sidai. Member sidai 2 jam. Ini dia. Macam mana kita pandang ujian. Ya. Sakit, macam mana kita pandang sakit. Ya. Tak ada duit, macam mana kita orang mukmin pandang bila tak ada duit. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, Allah Ta'ala jadikan tuan-tuan nikmat ini adalah apa dia? Nikmat ni liyabluwakum ayyukum ahsan. Nikmat ni apa dia? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni melainkan kesenangan yang menipu. Nikmat ni kesenangan yang menipu. Dia tengok, ya, ada orang hidup ni sekadar hidup, tak ada masalah, makan okey, tidur okey. Tapi masalah dia apa dia? Tengok orang lebih jadi masalah. Ini dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, hari ini kita belajar macam mana mengurus pandangan, perspektif. Ya. Hari ini selama ni mengikut perspektif peribadi. Hari ini kita mengikut perspektif kacamata pandang Islam. Islam pandang macam mana dalam sudut ujian. Pertama, Allah Ta'ala uji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menentukan siapakah di kalangan kita yang lebih baik amalnya. Tidak ada satu pun universiti, sekolah rendah, menengah atas, menengah bawah, tadika buat ujian untuk menggagalkan anak murid, untuk melemahkan anak murid. Tetapi ujian untuk apa dia? Untuk mengenal potensi, untuk apa dia? Meningkatkan prestasi. Begitu Allah Ta'ala jadikan ujian ini sebagai penguat. Macam mana kita boleh kuat sekarang ni? Sebab ada ujian-ujian sebelum ni. Ini dia. Sekarang kena gigit semut, nangis tak? Tak menangis dah. Sebab apa dia? Dah banyak dah semut gigit kita. Mula-mula dulu first time kena gigit semut, menangis tak? Adik-adik menangis tak dulu masa kena gigit semut? Mula-mula dulu menangis tak? Mula-mula menangis. Ujian tu dengan sebab, tuan-tuan, nombor satu, nak kuat kena hadapi ujian. Ini dia. Semakin kita diuji, makin kuat. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi tujuannya untuk semakin kita jadi orang yang lebih kuat. Yang kedua, nak kuat macam mana? Duduk dengan orang kuat, jangan duduk dengan orang lemah. Tadi sekalian, kita ni malas sembahyang, duduk dengan orang yang memang tak pernah sembahyang, kita rasa macam kita yang paling power sekali. Sebab apa? Kita at least sembahyang juga sehari sekali. Kawan kita langsung tak sembahyang. Itu dia. Kalau nak kuat, kena duduk dengan orang yang kuat. Ya, kita kena duduk dengan orang soleh, Kita sembahyang 5 waktu, kita tengok kawan kita bukan sembahyang 5 waktu je, qabliyah ba'diyah buat. Kita puasa Ramadan je, ni kawan kita Isnin Khamis buat. Kita rasa lemah, kita rasa macam kita nak lebih kuat, nak jadi macam dia. Tu dia. Ni cara kita. Nak jadi orang yang kuat, kena duduk dengan orang yang kuat, jangan duduk orang yang lemah. Duduk dengan orang lemah, lagi tambah lemah kita. Ini dia. Yang ketiga, tuan-tuan hadis sekalian, apakah objektif ujian? Ujian ni Allah nak apa sebenarnya? Sebab apa? Dia tak habis-habis. Mula ujian pasangan, settle. Ujian anak pula, settle. Ujian jiran pula, settle. Datang. Ya, tuan-tuan, ujian tak pernah habis. Ya, kereta breakdown, settle. Bini breakdown pula, bini breakdown pula, settle. Ya,
Masalah anak pula settle, masalah jiran settle, rumah pula boncor. Ada je. Allah nak apa sebenarnya? Kita fikir apa yang Allah Taala nak sebenarnya ni? Ya, datang kanan, datang kiri, datang atas, datang bawah, ujian. Allah Taala nak satu je sebenarnya. Allah Taala nak kita balik pada Allah Taala, pulang pada Allah Taala. Ujian tujuannya supaya kita pulang kepada Allah Taala. Orang yang mana dia cerdik, dia nak bijak, dia kena bersama dengan Allah yang Maha Bijak. Allah ni apa? Al-Hakim, bijaksana. Nak jadi orang bijak, kena pulang kepada Allah Taala yang Maha Bijak. Jadi macam mana? Allah Taala kata hayya 'alas salah, kita pun semayang, balik pulang pada Allah Taala. Ni dia. Tapi ada tuan-tuan, orang yang mana apa dia? Dia cerdik ikut diri sendiri dia. Ni dia. Dia tak ikut Allah Taala. Bila apa dia? Bila ada hutang. Hutang tak apa, saya hutang orang lain untuk bayar hutang ni. Habis hutang ni saya hutang je orang lain. Tapi tak nak sembahyang, tak nak baca Quran, terus melakukan maksiat. Ni dia. Ya? Pergi hantar kedai bengkel rosak. Tak jadi, habis 3,000. Tak apa, ni bengkel ni dia tak pandai, saya pergi bengkel yang kedua. Ya? Bengkel kedua habis 2,000. Tak jadi, tak apa, saya hantar bengkel ketiga. Bengkel ketiga baru jadi. Berapa? RM30. Fuse je fuse. Dah habis 5,000 dah. Ni dia. Kenapa Allah Taala tak terus je bawa pergi yang bengkel yang tahu semua masalah tu? Terus RM30 jimat. Ustaz, saya punya penyakit 40,000, habis 40,000. Macam-macam hospital, macam-macam tok pawang, macam-macam dukun, macam-macam jenis ubat dah makan dah. Baik dah belum? Baik dah Ustaz. Macam mana boleh baik? Ni, minyak kampung je, akar kayu dia RM3 je. Habis 40,000 dah. Kenapa Allah Ta'ala tak terus je jumpa yang RM3 tu, tak payah nak 40,000, 50,000, 100,000. Ni dia. Jadi sekalian, nombor satu tuan-tuan, banyak benda dalam hidup ini kita rasa kita bijak lagi daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata ada harta sedekah, dawu mardakum bis sadaqah, ubati penyakit kamu dengan sedekah. Bila tabung lalu, kita pun buat tidur. Selamat duit aku tu. Kita sedekah 10,000 kat Palestin, 10,000 dekat tabung surau, 10,000 dekat Mahatafiz, 10,000 dekat mana? Dekat pusat kebajikan. Allah Ta'ala tunjuk, ni tempat yang awak perlu rawat, RM3 je. Tak payah habis 40,000. Boleh tak? Boleh. Ya, kita habis bengkel, habis 5,000. Padahal fuse dia RM30. Kita sedekah 1,000 dekat masjid, 1,000 dekat surau, 1,000 ke anak yatim, 1,000 ihya Ramadan. Ya, ni kedainya yang orang pandai, RM30 je fuse je, tak payah habis 4,000. Boleh tak? Boleh. Harta tetap akan habis dengan 3 sebab. Pertama, dia habis dengan apa? Pertama, harta ni habis dengan benda baik, infak, sedekah, habis juga. Tapi ada nilai. Yang kedua, harta akan habis dengan benda-benda tak baik. Macam-macam lah. Ya. Syaitan hasut kita, nafsu. Baru ni kita tengok ada orang beli baju harga RM250,000. Tudung setengah juta. Tudung. Ni dia. Ni bukan cerita dongeng ni. Ni dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis juga duit. Dah apa-apa duit. Ya. Haji, rumah apa harga? 40 juta. Mahal sangat kali peluru Ustaz. Ni dia. Habis juga duit. Yang ketiga, duit akan habis dengan musibah. Macam-macam penyakit, kereta rosak, habis duit. Sekelip mata, kena scam. Sekarang ni musim kena scam. Ya, nangis kat bucu katil. Kenapa? Baru rugi setengah juta. Baru rugi 1 juta. Saya pergi mana-mana kuliah, inilah topik-topik yang orang-orang kampung sedang bicarakan. Ya, ni haji ni baru hilang 1 juta Ustaz. Ni baru 250,000. Ni 130,000. Ni zaman kena scam ramai. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, duit habis juga. Kita ingat tabung lalu tu tersayang duit kita banyak. Kita ingat bila mana AJK beritahu tahun ni buat korban, kita sayang, ingat duit kita banyak. Ya, kita dengar saudara kita sakit, kita sayang duit nak bagi. Kita dengar adik-beradik kita nak kahwin, anak dia nak kahwin, kita sayang nak bagi. Kita dengar kat Palestin, kat Gaza ada tengah berlaku kematian, kita sayang nak bagi. Allah Ta'ala nak bagi habis tuan-tuan, sesaat je. Ni dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya harta tetap akan habis dengan 3 sebab. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Macam mana orang yang hilang setengah juta, 1 juta, juta-juta. Mula-mula kalau tak faham agama, tuan-tuan rasa macam nak bunuh diri. Rasa macam nak bunuh diri tuan-tuan. Daripada muda kumpul umur 20, 30, 40, 50, 60, tiba-tiba 3 juta hilang. Allahu Akbar. Rasa nak bunuh diri, rasa putus asa dah. Sia-sia je.
keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, akhirnya kita kumpul duit untuk orang. Untuk siapa? Orang yang scam kita lah. Kita tak dapat apa, putih mata. Ini dia. Apa dia? Apa yang dikejar tak dapat, apa yang dikendong berciciran. Orang tamak selalu rugi, tak dapat. Padahal 3 juta banyak dah, makan tak habis. Tapi apa dia? Oleh kerana tamak, akhirnya apa pun tak dapat. Ya di sekalian, kita mula mencari jawapan. Kerana hidup adalah persoalan. Tak ada seorang pun yang tak ada persoalan dalam hidup. Ini dia. Daripada depan, sebelah belakang, kanan jumpa kiri, jumpa kanan balik. Macam-macam persoalan dalam hidup kita. Kenapa lah duduk di Damansara? Kenapa tak duduk Putrajaya kata? Banyak persoalan. Ustaz, kenapa saya bini seorang, kenapa tak dua? Ya, macam-macam persoalan. Ustaz, kenapa saya gaji kecil, orang lain gaji besar? Ustaz, kenapa ni? Semua orang ada kenapa dalam hidup. Ke tak ada orang tak ada kenapa? Semua ada kenapa. Jadi bila mana kita hilang, kita jadi kenapa saya hilang 1 juta ni, ya Allah? Kenapa saya hilang 2 juta ni? Kenapa hilang 200,000, 50,000? Macam mana boleh hilang? Duduk dalam majlis ilmu, dapat jawapan. Tuan-tuan, siapa yang mana duduk dalam majlis ilmu, ya, duduk dengan orang alim, duduk dengan orang saleh, maka dia akan dapat jawapan. Nombor 1 apa dia? Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Tuan-tuan, bukti nikmat yang Allah Ta'ala punya, Allah Ta'ala boleh bagi, Allah Ta'ala boleh ambil anytime. Tak payah ambil harta, bagi sakit cukup. Bini 4 tuan-tuan, lumpuh, kelip-kelip mata je, tak boleh buat apa tuan-tuan. Mana dia? Dalam akaun 4 bilion, tapi sakit, tak boleh buat apa tuan-tuan. Minum, makan, pakai apa tu? Pakai saluran, masuk tiup, pakai tiup je tiup. Tu nak bagi tahu apa dia? Rezeki ni Allah Ta'ala punya. Allah bagi demam je demam. Demam, apa makan? Duit banyak ni, apa makan pun tak sedap. Kereta tak boleh naik, terlantar je kat bilik. Nak bagi tahu nikmat Allah Ta'ala punya. Ni dia. Waktu kita sehat, kita rasa macam, oh kita hebat. Waktu kita ada jawatan, kita rasa kita hebat. Ya, waktu kita sehat, muda. Oh, muda nak pukul orang saja. Ya, Ustaz, benda boleh gaduh buat apa bincang. Wah, tu dia. Ya, bila kita bertambah usia, Ustaz, benda boleh bincang buat bergaduh. Ni dia. Ya, waktu kita muda, kita tak kasta punya muda. Waktu kita ada kuasa, kita tak kasta ada kuasa. Waktu kita ada harta, kita tak kasta ada harta. Tetapi sekalian, nombor 1 orang mukmin duduk dalam majlis ilmu, dapat jawapan. Apa? Ustaz, saya hilang 1 juta, 1 rahmat. Kenapa Haji cakap macam tu? Sebelum ni macam nak bunuh diri. Bila mana saya hilang 1 juta, saya dengar Rasulullah sebut ketika mana dalam kuliah, Ustaz sebut bagaimana, ya, setiap orang dia tidak akan tua. 2 perkara yang Rasulullah sebut, tidak akan tua. Nombor 1 apa dia? Nombor 1 iaitu apa dia? Angan-angan. Yang kedua apa dia? Tamak. Tak akan tua. Panjang angan. Masa dalam akaun saya 1 juta, fikir nak kahwin lagi ke apa? Tengah sembahyang, Allah Akbar, nak kahwin lagi ke nak buat rumah baru tu? Panjang-panjang kan, nak buat homestay lah, nak beli tanah, nak tanam nenas lah, itulah ini. Hilang 1 juta, saya boleh pergi sembahyang berjemaah 5 waktu dekat surau, Ustaz. Saya dapat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Saya dengar Ustaz cakap 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Sebelum ni dalam akaun ada 1 juta, tapi saya tak dapat dunia dan seisinya lebih baik lagi daripada tu. Tapi Alhamdulillah, 1 juta hilang, Allah ganti yang lebih baik, iaitu nilai akhirat. Tuan-tuan hadirin sekalian, dunia ni yang kita dapat, dia hanya sebuah cerita je. Akhirnya ada dengan tak ada sama. Dekat masa di dunia lagi sama. Haji, anak ada berapa? Anak ada 8. Haji, ada anak tak? Saya 40 tahun kahwin, tak ada anak. Ni tak ada anak ni, tak ada anak. Duduk sama je sekarang. Ji, anak 8 orang mana? Duduk di Jepun 12 tahun tak balik. Akhirnya sama je, ada anak dengan tak ada anak. Sunyi je sunyi. Betul tak? Ni dunia. Bila mana kita mati tuan-tuan, duduk dalam kubur, kita akan sembang yang ni ada tanah 200 ekar, yang ni ada kereta Alphard, Velfire, Ferrari, yang ni ada apa dia, kelang kecap, kelang sos, yang ni ada apa dia, tanah, ya, rumah 4 biji. Duduk dalam kubur sama je, ada ke tak ada, 10% tak boleh bawa masuk kubur tuan-tuan. Jarak tu bukan jauh. Kita nak masuk kubur ni tuan-tuan, jarak kita dengan liang lahat ni bukan jauh, 4 jam je. 4 jam je. Kita mati tengah hari ni,
Tak tunggu tahun depan, bulan depan, minggu depan, petang ni settle. Tahu-tahu dah duduk dalam kubur dah. Mana rumah? Mana kereta? Mana tanah? Mana duit? Tuan-tuan, akhbar minggu lepas beritahu apa dia? 40 tahun ke bawah ni ramai yang mati mengejut. Ini dia. Ramai tuan-tuan umur 40 tahun ke bawah ni mati mengejut. Kebanyakannya mati mengejut ni berlaku pada umur 40 tahun ke bawah. Diagnose, kata dia apa? Ada jangkitan. Ya, lepas tu doktor kata kena tidur kan. Tidur terus, berapa ramai tuan-tuan? Ya, COVID, batuk sesemua je. Doktor kata ni ada jangkitan ni kena tidur kan. Tidur terus, berapa ramai tuan-tuan? Kita sangka kita macam sehat lagi, naik basikal, ya, kita rasa kita sadur lagi, kuat lagi. Nak jadi mati ni tuan-tuan, baru lepas meeting, baru lepas hantar anak, bulan depan ada family day, tak sempat. Tahu-tahu hari ni dah duduk dalam kubur tuan-tuan. Tuan-tuan, kawan kita tuan-tuan terkejut tuan-tuan. Dah meninggal dah dia, baru sembang aku semalam, sihat lagi. Tuan-tuan, kalau kita terkejut tuan-tuan, yang meninggal double terkejut tuan-tuan. Sungguh. Kita duduk dalam kubur tuan-tuan. Kita duduk, mula-mula kita macam tak percaya tuan-tuan. Umpama mimpi dalam mimpi. Duduk seorang-seorang dalam kubur. Tadi rasa pakai baju merah. Ni kenapa putih je putih? 5 lapis pula tu. Tebal dia tebal. Ni dia. Tadi rasa pakai perfume apa dia? Boss. Apa lagi? Hugo Boss. Malaikat subuh. Ni kenapa bau kapur barus je kapur barus? Ni dia. Mula gelap je tak pasang lampu ke? Gelap. Masa tu tuan-tuan, kita mula bau tanah. Masa tu baru kita perasan, ya Allah, dah duduk dalam kubur dah. Jogetlah sejogetnya. Panggil anak, panggil isteri, panggil kawan, panggil MB, panggil YB, panggil semua panggil. Tak ada orang boleh dengar, duduk seorang-seorang. Masa tu Al-Quran datang, Al-Quran datang. Sayalah Al-Quran yang kamu baca. Seperti mana hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi peneman kepada pembacanya, pembela kepada pembacanya. Al-Quran akan duduk sebelah kita. Jangan bimbang, aku Al-Quran yang kamu baca, aku akan menemani kamu. Bayangkan tuan-tuan, kawan kita yang mana kita daftar tadika sama-sama, yang mana kita daftar sekolah rendah sama-sama, yang mana kita daftar apa dia, sekolah menengah sama-sama, ambil antar, pergi main bowling, pergi main golf, pergi mancing, pergi lepak, mengopi, habiskan satu kopi 4 jam, sembang, pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang, sembang kencang. Mana duduk dalam kubur? Tak ada. Kawan tak follow. Al-Quran follow tuan-tuan. Betul tuan-tuan hadirin sekalian. Bila mana tuan-tuan kita duduk dalam majlis ilmu, baru kita tahu nilai sebenar bukan dunia. Dunia ni tipu daya je. Ada dengan tak ada, sampai satu masa sama-sama. Sekarang kita rasa macam mana sama ustaz? Ada kereta dengan tak ada kereta mana sama? Tak sama. Ada duit dengan tak ada duit mana sama? Betul. Tapi benda tu bukannya lama, sekejap je. Pejam celik 20, pejam celik 40, pejam celik 60, bimbang pejam tak celik-celik. Masuk dalam kubur sama je, ada dengan tak ada. Yang tak ada tuan-tuan, tak ada masalah pun. Sebab Allah Ta'ala tak sibuk tanya pun, dulu jadi menteri ke tak? Dulu jadi YB ke tak jadi YB? Dulu duit banyak ke tak duit banyak? Dulu harta banyak ke tak banyak? Allah tak sibuk tanya ni. Allah Ta'ala tanya, amal macam mana amal? Dulu Allah Ta'ala sebut dalam Quran kepada dia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dulu Allah bagi harta, gunakan untuk ketaatan ke tidak? Ini dia. Yang ada harta menjadi beban. Yang tidak ada harta tuan-tuan, maka hadis sekalian, maka dia tidak ada bebanan soalan harta. Tuan-tuan, orang kaya dan juga orang miskin, perbezaan masuk ke dalam syurga adalah 500 tahun. Orang miskin dah duduk dalam syurga 500 tahun. Ni hadis Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini dia. Orang miskin dah duduk dekat dalam syurga 500 tahun, barulah orang kaya masuk. Lambat. Hatta Nabi Allah Sulaiman kaya. Rasulullah kata Nabi Sulaiman lambat 40 tahun daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini dia tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan sekalian, orang mukmin ni okey je. Kaya okey, miskin pun okey. Sebab apa dia? Dia tahu nilai sebenar tu bukan harta. Nilai sebenar tu ketaatan pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak tahu dekat Damansara ni siapa paling kaya sekali? Kita pun jalan ni, rumah besar ni kaya ni. Ni lah paling kaya sekali. Jalan sikit, oh ni kita tengok pemegang saham ni paling kaya ni. Orang paling kaya kat Damansara adalah orang yang paling banyak baca Al-Quran tuan-tuan.
Al-Quran tuan-tuan. Bila kita nak tahu betul tak betul, mati dulu, baru kita tahu nilai Al-Quran. Kerana seseorang itu ditentukan, ya, syurganya, level syurganya, berapa banyak ayat terakhir yang dia baca ketika mana dia mati. Mati je, berapakah jumlah dia baca sepanjang dia hidup. Ini dia. Kalau sepanjang hidup inak toina je lah. Ini dia. Tapi kalau sepanjang hidup ni inak toina, tapi hulang satu hari berpuluh-puluh, beratus-ratus, banyak juga. Dia tak kisahlah. Al-Quran ni bukan mesti kena Al-Baqarah. Qul huwallahu ahad tu Al-Quran juga. Ni tuan-tuan sekalian. Ya, maka tuan-tuan, nombor 2 tuan-tuan, ketika mana apa dia? Ketika mana kita duduk kena sidai, orang Umi okey. Dia kata minta maaf lah lambat. Ni dia. Biasalah janji Melayu kata pukul 9 ni pukul 10. Minta maaf lambat. Tak ada apa. Biasa kau marah, kenapa tak marah? Lepas dengar kuliah tak marah dah. Kenapa? 1 jam yang kau tinggalkan aku tadi, aku selawat pada baginda Rasulullah 1000 kali tu. Ni dia. Alhamdulillah ada nilai selawat. Orang mukmin tu tak jam. Duduk di Lembah Kelang Selangor KL ni kan tak terlepas daripada jam. Jam 2 jam. Orang tak ada iman duk sumpah seranah 7 keturunan. Apa gini jalan tak besar kalau itulah time ni lah aku jalan, time ni lah dia nak pergi repair jalan. Ni dia. Tapi orang mukmin tuan-tuan, inilah masa aku nak puji pada baginda Rasulullah. Inilah masa untuk apa dia? Kita zikir pada Allah Ta'ala sebagai apa dia bekalan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia. Mana orang mukmin ni tuan-tuan, kena sidai kat bank 2 jam, tak ada masalah. Ayah 2 jam tadi lambat sangat dekat bank. Ayah dapat nombor ke 99. Habis tu ayah buat apa? Ayah baca Quran. Ayah baca surah As-Sajadah. Lepas tu baca pula, buka Al-Quran, baca surah Al-Baqarah. 2 juzuk setengah khatam. Alhamdulillah. Kalau kat rumah ni dengan mak engkau, dengan jiran-jiran, membawang contoh dia. Ni alhamdulillah dapat baca Al-Quran. Orang mukmin tuan-tuan, kat mana pun tak ada yang boleh merugikan dia. Orang langgar dia, pum, kata dia, senyum je. Ji, minta maaf, tak apa, semua telah ditulis oleh Allah. Apa? Tak ada orang yang boleh merugikan dia. Kenapa tak marah? Relax lah, insurans ada. Ini dia. Kenapa awak tak marah? Kalau saya marah pun benda dah jadi. Ini dia. Bukannya kalau saya marah awak tiba-tiba ting tercantum balik. Ini dia. Bila kita redha, Allah redha saya. Bila saya redha pada Allah, ketetapan ini saya redha, Allah pandang saya. Bila saya tak redha, Allah tak pandang saya. Hakikat ujian ni datang daripada Allah. Ini bahagian saya. Kita kena langgar, bapa tercabut. Ujian orang kat Palestin tu rumah rata. Ujian saya bumper tercabut, saya nak sumpah seranah 7 keturunan. Tak padut. Tak padan. Ni tuan-tuan, kita orang mukmin ni tuan-tuan, diuji sabar, untung dia kan. Dapat nikmat syukur, untung kan. Ketika mana rezeki kurang, qanaah, rasa syukur dengan pemberian Allah Taala. Alhamdulillah. Ya, berapa pun cukup. Kerana tuan-tuan harta banyak mana tak cukup. Tuan-tuan, saya nak tanya cukup banyak mana? 2,000 cukup? 40,000? Belum ada cakap cukup. Besok dah dapat 40,000 tak cukup juga. 4 juta cukup? 4 juta cukup. Belum dapat lagi. Besok dah ada 4 juta, cukup ke ada 4 juta? Tak cukup. Haji cukup ke gaji 4 juta? Tak cukup ustaz. Asal gaji 4 juta tak cukup? Banyak tunggakan helikopter tu. Tuan-tuan, harta ni banyak mana tak cukup. Sebab itu tuan-tuan, orang kaya, orang ada qanaah, rasa cukup dengan apa pun Allah Ta'ala bagi. Ini dia, rasa ada qanaah. Sebab kalau tak ada qanaah, sampai bila tuan-tuan? Kita kejar dunia sampai lupa akhirat. Akhirnya tuan-tuan, yang kita kejar tuan-tuan bukan boleh guna semua pun. Tengok orang beli TV, kita pun nak beli 1000 inci. Lala yang tengok bibik je. Kita sibuk pergi overseas. Tuan-tuan di sekalian, dalam hidup kejar dunia, kejar, tak dapat. Tak ada orang kat dunia ni, seorang pun kat dunia ni orang kejar dunia tak ada yang dapat. Sebutkan saya, siapakah orang yang kejar kat dunia ni dia dapat? Fir'aun dapat tak? Korun dapat tak? Dunia ni kita akan tinggalkan kejap lagi. Rumah tinggal, ya, tanah tinggal, duit tinggal.
Jadi ustaz, macam mana kita nak kejar dunia ni? Cari dunia, kata Rasulullah, sekadar untuk boleh duduk di dunia. Berapa lama nak duduk di dunia? 60 tahun. Cari banyak untuk sekadar boleh duduk 60 tahun. Jangan cari macam nak duduk 6 juta tahun. Akhirnya Quran tak sempat baca, sembahyang sampai tak sempat, punya sibuk. Ini dia. Sedekah pun tak sampai tak sempat, sampai lupa akhirat, sampai lupa nak sedekah. Ini dia. Cari akhirat, ya, sekadar kita boleh duduk selamanya. Ini dia. Cari bekal akhirat ni untuk boleh duduk selamanya. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, orang mukmin bila melihat suasana ujian untuk Allah Taala angkat darjat, menggugurkan dosa, beri muhasabah supaya kita tidak jadi orang yang sombong, ujian supaya kita pulang pada Allah Taala. Allah bagi ujian supaya kita angkatkan tangan kita, tadah, doa, munajat, minta pertolongan daripada Allah. Usaha is usaha, tetapi jangan lupa ujian sebenarnya adalah untuk kita meletakkan perhubungan yang sangat erat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah orang yang mana dia demam, dia tak makan Panadol, dia demam, dia tak pergi hospital, ya, dia tetap melakukan usaha-usaha seperti mana manusia biasa, tetapi hubungan, sandaran, keyakinan hanya meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada Panadol. Letak pada Panadol, nanti putus asa, dah makan berapa banyak dah, tak baik-baik. Dah pergi hospital, tak baik-baik.